الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفي الله من خلقه وحبيبه إمام الأنبياء وسيد المرسلين اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudaraku sidang Jumaat yang dirahmati Allah, pada hari Jumaat yang penuh kemuliaan ini, marilah bersama kita mempertingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengurniakan kita kecekalan hati dan juga kerohanian yang terus ukuh untuk melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala cegahan-tegahannya dalam dunia moden yang penuh dengan cabaran. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pada Jumaat yang lalu, kita semua telah diingatkan bagaimana kerohanian yang utuh seharusnya membantu kita untuk mengharungi cabaran-cabaran yang ada pada dunia moden hari ini. Kerohanian dan juga iman yang utuh lagi kuat adalah kerohanian yang menjadikan kita seorang mukmin yang berkeyakinan untuk melaksanakan tuntutan-tuntutan agama Islam dengan berhemah lagi bertanggungjawab. Keyakinan yang berasaskan kerohanian inilah yang akan menerbitkan dalam jiwa kita rasa kedamaian untuk dapat mengharungi dan mengatasi tekanan hidup moden hari ini. Inilah yang amat penting bagi kita saudara-saudara sekalian, kerana keadaan hidup moden hari ini membawa berbagai tekanan kepada jiwa kita serta hubungan kita dengan manusia yang lain. Baru-baru ini kita digemparkan dengan berita seorang ibu telah dianiaya oleh anaknya sendiri. Alhamdulillah, kita telah melihat masyarakat Islam kita khususnya dan masyarakat Singapura amnya telah menolak dengan keras perbuatan yang salah itu. Sememangnya tindakan seperti ini tidak mencerminkan akhlak seorang yang mukmin kepada Allah dan tidak diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang disebabkan tuntutan kehidupan yang berbagai, ditambah lagi dengan kesibukan aktiviti seharian mencari rezeki, menguruskan rumah tangga ataupun kesibukan menuntut ilmu, kita kadang-kadang menjadi amat tertekan. Dan tanpa jiwa yang tenang dan tenteram, kita menjadi orang yang mudah hilang kesabaran berhadapan dengan keadaan yang berbeza. Sehingga kan ada yang melupakan tanggungjawabnya sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu menghiasi diri dengan sifat-sifat terpuji sebagaimana yang telah dilahirkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dalam apa jua keadaan sekalipun. Saudara-saudara sekalian, janganlah kerana kita letih bekerja di siang hari atau kita disebabkan masalah-masalah yang makin meruncing, kita lupa akan tuntutan untuk berbuat baik sesama insan, terutama ibu bapa kita dan ahli keluarga kita sendiri. Berlaku adillah dan janganlah kita lepaskan tekanan kita kepada anggota keluarga yang mendambakan kasih sayang daripada diri kita. Biarkan sepenat manapun kita rasai ataupun seberat manapun masalah yang kita hadapi, ibu bapa kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita perlu dan terus dilayani dengan sentuhan kasih sayang dan bukannya dengan kekasaran maupun pengabaian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam kita mengharungi cabaran hidup
pasca kemudian hari ini. Nilai-nilai murni yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perlu menjadi ikutan dan panduan kita. Antara nilai-nilai murni yang ditunjukkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ialah kesantunan dalam hubungan kita sesama insan, lebih-lebih lagi dengan anggota keluarga kita sendiri, khususnya dengan kedua orang tua yang membesarkan kita. Menghormati dan mengasihi ibu bapa kita adalah tanggungjawab kita sebagai anaknya. Janganlah kita menyakiti hati mereka. Janganlah kita berkasar, apatah lagi mendera mereka, sama ada melalui lisan maupun perbuatan. Janganlah kita abaikan kehidupan mereka. Allah Ta'ala telah menyuruh dalam sebuah ayat dalam surah Al-Isra ayat 23 agar kita sebagai umat Islam untuk tidak berkasar kepada ibu bapa kita. Tita Allah, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan Tuhanmu telah perintahkan dan bertitah agar kamu tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapa jika salah seorang daripada kedua ibu bapa kamu itu atau kedua-duanya sekali sampai kepada umur tua dalam jagaan dan pemilihanmu, maka janganlah kamu berkata kepada mereka sebarang perkataan sekalipun yang berbunyi dan janganlah kamu menengking dan menyerjah mereka, tetapi katakanlah kepada mereka dengan perkataan-perkataan yang mulia lagi bersopan santun. Bayangkan saudara-saudara sidang Jumaat rahimakumullah, sekiranya dengan perkataan sekalipun kita tidak boleh melafazkan kepada kedua ibu bapa kita, termasuk juga mertua kita, bagaimana lagi beratnya hukumannya sekiranya seseorang anak itu melakukan yang lebih daripada perkataan seperti berlaku biadab, menengking, meninggikan suara di depan ibu bapanya. Walau apa sekalipun salah dan silap kedua ibu bapa kita, kita sebagai anak tidak berhak mendera maupun menyakiti hati mereka. Jika kita mendapati ada sesuatu yang tidak kita setujui, maka sebaik-baiknya berbincanglah dengan mereka dengan baik dan beradab sopan. Sebarang perkara yang tidak menyenangkan perlu kita bincangkan dengan baik bersama ibu bapa. Dalam masa yang sama, ibu bapa kita juga perlu mewujudkan budaya agar anak-anak itu berkomunikasi dengan jujur, terus terang dalam situasi beradab. Ini akan memastikan hubungan yang baik dan mesra yang dapat dikekalkan di antara kedua-dua. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, selain dari berbuat baik kepada anggota keluarga, kita juga disuruh untuk menjalankan tanggungjawab masyarakat. Kita ini hidup bermasyarakat dan bukannya bersendirian. Oleh itu, ada adab-adab, ada etika-etika yang perlu kita pelihara pada setiap masa dan ketika. Perbalahan yang kadang-kala berlaku di tempat awam disebabkan perkara-perkara yang remeh, seperti tempat meletak kenderaan maupun disebabkan tempat duduk di kenderaan dan sebagainya. Hidup berjiran memerlukan kita sentiasa bertolak ansur, sentiasa membantu sesama yang lain. Kita juga perlu memastikan kita tidak melakukan perkara-perkara yang boleh mengganggu ketenteraman jiran tetangga kita dengan perbuatan-perbuatan kita yang tidak bertanggungjawab. Ini termasuklah tidak membuat bising sehingga mengganggu jiran sebelah kita, membuang sampah sembarangan di jalanan, serta meletakkan barang-barang di koridor rumah kita sehingga menghalang lalu lalang orang untuk berjalan. Kesemua contoh-contoh yang telah dinyatakan tadi merupakan asam garam kehidupan kita bermasyarakat yang menuntut kita untuk memiliki etika dan akhlak dalam interaksi kita sesama anggota masyarakat yang lain. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud orang mukmin yang bergaul dengan manusia yang lain serta sabar terhadap keburukan manusia itu
lebih baik daripada seorang mukmin yang tidak bergaul dengan manusia yang lain dan tidak sabar terhadap kejahatan mereka. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah rahimahumullah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menggunakan kita yang hadir pada hari ini serta keluarga kita kedamaian jiwa dan keindahan akhlak seperti akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan juga Allah terus memelihara hubungan kita sekeluarga dalam keadaan baik dan aman sentosa, menjadi keluarga yang seperti keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. آمين يا موفق الطائعين ووفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم نستغفر الله. الحمد لله الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين. Saudara-saudara yang dirahmati Allah sekalian, sesungguhnya berlaku derhaka kepada kedua ibu bapa kita termasuk di dalam 4 dosa-dosa besar. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari yang bermaksud, sebesar-besar dosa ialah menyekutukan Allah, membunuh manusia, derhaka kepada ibu bapa dan menjadi saksi palsu dalam perbicaraan. Oleh itu saudara-saudara sekalian, marilah sama-sama kita bertaubat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar dan menjaga baik kebajikan ibu bapa kita yang masih hidup. Bagi yang telah meninggalkan dunia, marilah sama-sama kita doakan kesejahteraan mereka di alam barzakh. Moga-moga mereka dihimpunkan bersama para anbiya, siddiqin, syuhada dan solehin, dan juga mendapati kita di dalam syurga bersama mereka di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudusihi. فقال تعالى في كتابه العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقرابته وأزواجه وذرياته أجمعين. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين المهديين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه وعلى بقية الصحابة والقرابة والتابعين التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح جميع ولاة المسلمين وأعز الإسلام والمسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين الظالمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين وانصرنا عليهم يا رب العالمين. اللهم اجعل يومنا هذا خيرا من أمسنا واجعل غدنا خيرا من يومنا وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.